Hi everyone. Di dalam video ini saya akan membuat beberapa contoh untuk soalan bab 8 kinematics. Kalau murid-murid belum tonton rakaman YouTube yang lepas, okay, yang di mana saya sudah memberi takrifan untuk perkataan-perkataan penting untuk bab ini, konsep penting yang untuk bab ini, tolong pergi tonton video itu dahulu baru balik kepada video ini, ya. So, seperti saya sudah kata di dalam video yang lepas, bab 8 ini adalah bab yang akan menggunakan rumus pembezaan dan pengamiran yang kita sudah belajar daripada bab 2 dan bab 3, ya. So, kalau murid-murid belum buat ulang kaji untuk dia, tolong pergi balik kepada bab 2 dan bab 3 dan tulis senarai rumus untuk pembezaan dan pengamiran yang kita telah belajar. Kerana senarai rumus itu akan digunakan untuk jawab soalan-soalan bab ini. So, seperti yang saya sudah ajar di dalam rakaman yang lepas itu, takrifan yang penting yang kita perlu ingat ialah V halaju ini adalah pembezaan sesaran dan pecutan adalah pembezaan halaju. Dan untuk pengamiran kita perlu ingat V adalah kameran pecutan dan S sesaran ialah kameran halaju. So kita sekarang ada rajah seperti ini. Rajah ini saya harap murid-murid akan ingat dan murid-murid boleh lukiskan rajah seperti ini apabila kita perlu di dalam peperiksaan, ya. So aturan dia ialah SVA, pembezaan untuk pergi ke kanan, kameran untuk pergi ke kiri rajah ini, ya. Okey, so mari kita tengok contoh pertama untuk soalan ini. So di dalam contoh pertama, suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus. Kerana kita hanya buat kinematics yang mudah, setiap kali kita hanya akan diberi garis lurus, iaitu kita tidak akan bengkok ke kanan atau ke kiri, ya. Kita hanya ada dua arah yang kita boleh pergi di dalam garis lurus ini. Okay. Kita boleh pergi ke kanan ataupun pergi ke kiri. Dan biasanya di dalam garis lurus ini, kanan ialah arah positif dan kiri adalah arah negatif. Okay, kalau murid-murid tak faham perkataan zarah ini, perkataan zarah ini dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai particle. Okay. Apakah itu maksud particle ataupun zarah? Partikel atau zarah ialah satu titik yang boleh bergerak, ya. Ia adalah titik yang bergerak. Mengapakah kita guna titik yang bergerak di dalam soalan kinematik ini dan kenapa kita tidak menggunakan objek yang lain seperti kereta atau orang? Okay. Biasanya kita akan menggunakan zarah di dalam soalan-soalan ini kerana kita nak membuat soalan senang saja untuk murid-murid. Okay. Kalau kita membuat soalan tentang kereta atau kereta api ataupun orang ataupun seperti kuda ataupun haiwanan lain, okay, setiap objek ataupun orang atau haiwan itu akan ada bentuk yang tak sama, ya, yang berbeza. Kalau kita ada bentuk yang berbeza, dia akan memberikan kita efek untuk kinematics yang bergerak yang berlainan. Contohnya, apabila orang berlari, kalau kamu bandingkan orang berlari dengan haiwan seperti anjing yang berlari, okay, cara orang berlari tak sama dengan cara anjing berlari. Oleh itu, kinematics dia akan berbeza sedikit. So untuk kesenangan itu, kita akan membuat soalan zarah saja biasanya. Okay. Dan kalau kita diberikan objek yang lain seperti kapal atau kapal terbang ataupun kereta, kita akan membuat soalan itu seperti kita sekarang. Soalan itu tanya kita tentang zarah, ya. Kita tak akan
fikir tentang bentuk ataupun cara kenderaan itu bergerak. Okay. So di dalam soalan seperti ini, kita diberi sasaran S meter dari O selepas T saat diberi seperti S sama dengan 4T kuasa 2 tolak 3T kuasa 3. Ya. So perkara penting ialah sekarang kita sudah diberi sasaran sebagai fungsi masa. Okay. Untuk soalan pertama, kita disuruh cari fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okay. So itulah di mana kita akan gunakan rajah ini. Ya, so kita perlu ingat hal laju V, saya boleh tulis dia sebagai VT kerana saya nak fungsi hal laju. VT ialah pembezaan sasaran ds dt. Okay. So kita perlu buat pembezaan 4T kuasa 2 tolak 3T kuasa 3 ini. Untuk buat pembezaan ini, kita perlu ingat bahawa T kuasa 2 ini, kita jatuhkan 2 kuasa 2 ini ke depan dan selepas itu tolak 1 daripada kuasa dia. Okay, sama dengan untuk T kuasa 3, 3 ini jatuh ke depan dan darab dengan nombor di depan dan tolak 1 daripada kuasa dia. So kita akan dapat 8T kuasa 2 tolak 9T T kuasa 2 T kuasa 1 8T kuasa 1 tolak 9T kuasa 2. So inilah fungsi hal laju. Okay. Selepas kita sudah dapat fungsi hal laju, kita boleh cari fungsi pecutan kerana fungsi pecutan berkaitan dengan hal laju. Pecutan ialah pembezaan hal laju. Ya. So kita membuat pembezaan untuk 8T tolak 9T kuasa 2. So 8T, kalau kita ada T 8T itu bermaksud pembezaan dia ialah 8, pemahaman itu saja. Dan untuk 9T kuasa 2 ini kita menggunakan rumus yang sama, jatuhkan kuasa 2 ini dan tolak 1 daripada kuasa dia. So fungsi pecutan ialah 8 tolak 18T. So di dalam soalan-soalan bab ini, pembezaan dan kameran ini biasanya adalah langkah pertama atau soalan bahagian pertama saja. Selepas itu, kita akan guna fungsi S, B dan T untuk jawab soalan-soalan lain tentang yang biasanya dia akan memberikan kita nilai untuk T atau S atau V atau A yang kita perlu gantikan untuk buat penyelesaian. So contohnya dalam bahagian 2 soalan ini, kita ditanya cari masa, iaitu kita nak sekarang cari nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Okay, so perkataan berhenti seketika ini penting untuk diingati. Kalau kita cari masa apabila zarah berhenti seketika, itu bermaksud hal laju telah menjadi kosong. Kerana kalau objek itu berhenti, dia sudah tak ada hal laju. Okay. So sekarang untuk jawab bahagian 2 ini, kita perlu buat penyelesaian. Selesaikan fungsi hal laju ini sama dengan kosong, iaitu jawapan daripada bahagian pertama 8T tolak 9T kuasa 2 sama dengan kosong. So sekarang soalan ini adalah penyelesaian persamaan kuadratik. Okay, saya tak akan membuat kaedah kuadratik di sini. Saya harap murid-murid ingat daripada tingkatan 4. Okay. Tapi kalau murid-murid tak ingat, dan murid-murid perlu balik dan buat sedikit ulang kaji lah. So di sini, bila saya selesaikan dia, saya akan dapat 2 masa. Masa iaitu 0 saat dengan 9/8 saat. Okay. Dan di dalam soalan ini, kita juga ditanya untuk cari pecutan pada masa ini.
So selepas kita sudah dapat pecutan masa di dalam bahagian pertama soalan ni, untuk bahagian kedua kita gantilah nilai T ini ke dalam fungsi pecutan. So saya akan dapat 8 tolak 18 darab 9/8 di sini. Okay. Saya boleh masukkan dia ke dalam kalkulator. Kita dapat di sini negatif 12.25 meter saat kuasa negatif 2. Okay. So unit dia penting ya. So kalau kita sekarang guna masa, kita tengok di sini kita sekarang guna unit saat. So saya guna unit saat untuk masa. Untuk sesaran sekarang dia adalah unit meter. Oleh itu dalam pecutan saya ada unit masa meter per saat kuasa 2. Okay. So sekarang saya akan padamkan ini dan tulis dia diri supaya kita ada lebih ruang untuk buat soalan ini. Dan kita nak tengok bahagian soalan 3. Cari hal laju apabila zarah melalui titik O semula. So apakah maksud dia apabila zarah melalui titik O? Okay. So itulah juga perkataan yang murid-murid perlu ingat. Ya, so satu ialah berhenti seketika, itu bermaksud B ialah kosong. Kalau dia melalui titik O semula, itu bermaksud sekarang sesaran yang ada nilai kosong. So seperti di dalam bahagian 2, kita nak selesaikan ST sama dengan kosong, iaitu 4T kuasa 2 tolak 3T kuasa 3 sama dengan kosong. Okay, so bila kita buat selesaian ini, saya boleh menggunakan kaedah factorization. So saya akan dapat T kuasa 2 tolak darab 4 tolak 3T sama dengan kosong. Oleh itu T ada nilai kosong atau 3/4 saat. So jawapan dia ialah, kerana kita sekarang nak dia melalui titik O semula, ini bermaksud inilah jawapan yang kita nak sekarang, kerana kita nak semula, iaitu kali kedua yang kita melalui titik O. Okay. So soalan-soalan ni adalah bahagian pertama buat pembezaan ataupun kameran. Bahagian seterusnya ialah untuk gantikan nilai-nilai ke dalam fungsi yang kamu ada dan buat penyelesaian. So D sama dengan kosong, S sama dengan kosong atau selain-lainnya, ya. Okay, let's look at question 4 now. Okay, dalam soalan 4, sekarang kita nak cari julat apabila zarah bergerak ke kiri. So apakah maksud dia bila zarah bergerak ke kiri? Saya akan tulis dia di sini. Kita perlu ingat bahawa bila kita ada soalan-soalan seperti ini, kalau dia bergerak ke kiri dalam garisan lurus, kita bergerak ke kiri adalah arah negatif. Oleh itu itu bermaksud velocity hal laju kita kurang daripada kosong, iaitu sekarang hal laju adalah negatif. Bila kita tengok perkataan bergerak atau berhenti, itu berkaitan dengan hal laju, kerana hal laju ialah apa yang memberitahu kita bagaimana zarah itu bergerak. So sekarang bergerak ke kiri sama dengan memberitahu kita hal laju kita kurang daripada kosong. So kita masukkan fungsi kita ke dalam ini, ke taksamaan ini, dan kita perlu buat penyelesaian kuadratik, ketaksamaan kuadratik untuk dapat julat masa. Okay, so di bahagian 2 yang saya telah padam, kita sudah cari tadi bahawa
V kosong apabila T sama dengan kosong ataupun 8/9. Oleh itu, untuk selesaikan persamaan ini, kita akan dapat dia bergerak ke kiri apabila kita ada T kurang daripada kosong atau T lebih daripada 8/9. Di dalam soalan ini, kita perlu ingat T mewakili masa. So, kalau T ini mesti ada nilai positif. So, T kurang daripada kosong ini perlu reject ataupun kita tidak boleh beri ini sebagai jawapan. Walaupun T kurang daripada kosong adalah jawapan untuk ketaksamaan ini, sebagai jawapan soalan yang besar untuk kinematics, itu tak betul kerana masa tak boleh ambil nilai negatif. Oleh itu, T lebih daripada 8/9 ini adalah jawapan kita. Jawapan T mesti ada nilai positif. So sama seperti tadilah. Soalan ni 4 is similar to similar to question 2. Dia seperti soalan 2, tetapi di dalam soalan 2 kita selesaikan persamaan. Di soalan 4 kita selesaikan ketaksamaan. So di dalam soalan-soalan ni banyak kali dia akan memberi soalan kuadratik seperti ini. So so murid-murid perlu juga ingat sedikit bagaimana kita selesaikan persamaan kuadratik. Dan di sini juga kita ada perkataan yang terakhir ni, kita nak cari hal laju maksimum. So kita nak cari hal maksimum untuk V. So untuk buat soalan ni, kita ada dua, kita perlu ingat bagaimana kita guna pembezaan untuk dapat cari maksimum. So apabila dia adalah maksimum, itu bermaksud dV dt iaitu pembezaan V sama dengan kosong. Tetapi kita sudah tahu pembezaan V ini adalah pecutan. Pembezaan V ialah pecutan. Oleh itu, apabila V ada maksimum, itu bermaksud A sama T sama dengan kosong. So kita boleh selesaikan AT sama dengan kosong ini untuk dapat nilai untuk dapat nilai dia untuk masa, dan selepas itu masukkan dia ke dalam nilai hal laju untuk dapat jawapan terakhir. So AT sama dengan kosong ialah 8/18T sama dengan kosong. Bila kita selesaikan ini, kita akan dapat T sama dengan 18/8 iaitu 9/4 saat. Dan kita masukkan ini ke nilai T ini ke dalam hal laju. So kita akan dapat 8 darab 9/4 tolak 9 darab 9/4 kuasa 2. Dan kita boleh masukkan ini ke dalam kalkulator kita sekarang. Untuk dapat jawapan negatif 27 perpuluhan 5625 meter per saat. So that's how we do the maximum ataupun cari minimum untuk sesuatu fungsi. So apabila dia suruh kita cari maksimum dan minimum, kita perlu ingatlah maksimum minimum itu berkaitan dengan pembezaan sama dengan kosong. So inilah adalah kaedah yang kita sudah belajar di dalam bab 2 dan diguna untuk soalan-soalan untuk kinematics juga. So sekarang tolong berhenti video di sini
dan cuba soalan 6 pada muka surat 146 hingga 147. Okey. So cuba soalan pembezaan dan ingatlah apa yang kita bincang tentang perkataan-perkataan ini. Okay, so apakah itu so saya akan tulis perkataan penting di sini sekali lagi. Okay, untuk murid-murid ingat untuk bila kita buat soalan. Okay, berhenti seketika. Okay, berhenti seketika bermaksud V sama dengan kosong. Okay, so kalau dia melalui O semula, okay, melalui O itu bermaksud sesaran sama dengan kosong. Okay, so kalau dia bergerak ke kanan, itu bermaksud V lebih dari kosong. Bergerak ke kiri bermaksud V kurang dari kosong. Okay. Kalau kita diberitahu zarah itu berada di kiri O, ya, berada di kiri O, itu bermaksud sesaran dia kurang daripada kosong. Okay. Bila dia di kanan O, itu bermaksud sesaran dia lebih daripada kosong. Dan maklumat terakhir ialah maksimum dan minimum. Okay. So apabila dia adalah maksimum ataupun minimum, okay, kita guna kaedah iaitu pembezaan dia sama dengan kosong. Cari nilai T dia bila pembezaan sama dengan kosong, dan selepas itu gantilah nilai T ini. Nilai T ini ke dalam fungsi yang diperlu. Okay. So tolong guna maklumat ini untuk cuba soalan 6. Okay. Dan selepas murid-murid sudah habis, tolong semak dan buat pembetulan. Okay. Selepas murid-murid sudah habis soalan 6, mari kita tengok satu contoh lagi. Okay, contoh untuk sekarang saya akan membuat soalan yang jenis kameran. Okay. Di dalam soalan ini kita juga diberi zarah yang bergerak di garisan lurus, tetapi sekarang kita diberi fungsi pecutan. Dan kita ingat bahawa kalau untuk rajah yang saya suruh murid-murid ingat, kita ada SVA, dan kalau kita nak pergi daripada A ke V ke S, kita perlu guna kameran, ya. Okay, so this question, dalam soalan ini saya tulis soalan yang salah, so saya akan buat bahagian pertama ini, ya. Saya dah tulis soalan yang salah, ya. So kita akan bermula pada bahagian kedua, ya, di mana kita nak cari fungsi hal laju daripada fungsi pecutan yang diberi. Okay, so di sini kita perlu ingat bahawa V ialah kameran pecutan, dan sekarang pecutan diberikan sebagai 2T tolak 3T. So untuk dapat bila kita buat kameran ini, kita perlu ingat rumus kameran. Kalau kita ada huruf T, sekarang kita perlu tambah 1 kepada kuasa dia dan darab dengan kuasa baru ini. Tolak 3, kalau kita tak ada boleh buat T dalam kameran itu, kita sekarang perlu tambah T. Dan untuk kameran kita selalu akan ada C di sini. Okay. C ini adalah pemalar kameran, ya. Kalau murid-murid ingat daripada bab 3, ini adalah pemalar kameran untuk kameran tak tentu.
So biasanya bila kita buat kamaran tak tentu, kita akan dapat formula ini. Okay. So bila kita memberi jawapan terakhir untuk V ini, kita tidak boleh beri jawapan sebagai ini dengan guna huruf C, kerana huruf C ini tidak diberi di dalam soalan. Oleh itu, biasanya soalan akan memberikan kita sesuatu nilai yang kita boleh mengganti ke dalam fungsi ini untuk cari nilai C. Dan di sini kita diberi V0 ialah hal laju awal. Okay. Dan saya akan memberi V0 ini nilai negatif 4. So ini bermaksud hal laju awal ialah hal laju apabila T sama dengan kosong, ialah negatif 4. So inilah maksud dia hal laju awal. So dengan nilai hal laju awal yang diberi ini, kita boleh cari nilai C dan carilah fungsi hal laju yang penuh. So marilah kita ganti kosong ini ke dalam persamaan ini. So kosong kuasa 2 tolak 3 darab kosong tambah C sama dengan negatif 4. Oleh itu kita dapat C ialah negatif 4 dan fungsi hal laju yang penuh ialah T kuasa 2 tolak 3T tolak 4. Okay, sekarang mari kita tengok bahagian 3. Kita nak cari pecutan apabila zarah berhenti seketika. Okay, so saya berharap murid-murid ingat sekarang bahawa berhenti seketika ini bermaksud V sama dengan kosong. So untuk bahagian 3 ini, okay, kita sekarang nak cari V sama dengan kosong, iaitu T kuasa 2 tolak 3T tolak 4 sama dengan kosong. Oleh itu bila kita buat penyelesaian ini, kita akan dapat T sama dengan negatif 1 atau T ialah 4. Dan kita perlu ingat bahawa T tak boleh ambil nilai negatif. So T tak boleh sama dengan negatif 4. So T ialah 4 adalah masa yang kita sedang cari sekarang. So kita nak pecutan apabila zarah berhenti seketika. So zarah itu berhenti apabila T ialah 4. So kita cari pecutan apabila T ialah 4. So kita masukkan 4 ke dalam fungsi pecutan untuk dapat jawapan 5 meter per saat kuasa 2. Okay. Okay. Untuk jawab soalan terakhir, saya akan okay. Di sini kita nak cari hal laju minimum. Okay. So once again, so sekali lagi kita akan guna cara yang kita belajar tadi tentang minimum dengan pembezaan dia. Kalau kita nak minimum hal laju, kita mesti tengok pembezaan dia sama dengan kosong, iaitu pembezaan V ialah A, pecutan. Iaitu kita nak selesaikan 2T tolak 3, iaitu fungsi pecutan ini sama dengan kosong. Bila kita selesaikan ini, kita akan dapat bahawa T ialah 1.5. So minimum untuk hal laju ini adalah V apabila masa ialah 1.5. So kita gantikanlah ini ke dalam fungsi untuk V. Dan kita akan dapat jawapan negatif 6.25 meter per saat sebagai minimum hal lajunya. Okey. So sekarang saya nak murid-murid cuba soalan 7 pada muka surat 148 hingga muka surat 149. Okey. So cuba untuk selesaikan soalan kinematics yang mengandungi kameran pada muka surat ini. Ya. Okey.
Bila mula-mula dah habis soalan ni, tolong buat semak jawapan dan buat pembetulan ya. Okay, so that's all for this week's video. Okay, untuk kerja rumah tolong buat muka surat 150 hingga 154. Okay, so kita akan bincang soalan-soalan ini pada hari Sabtu nanti. Okay, bye bye.